Okay, so hari ni kita akan bincang sedikit berkenaan dengan etika pentaksiran. Okay. Etika pentaksiran, kalau kita lihat, kenapa pentingnya kita membuat kita mematuhi etika ini? Okay, sebab pentaksiran ini adalah satu proses kita memahami ataupun satu proses kita mengetahui tahap perkembangan kanak-kanak. Okay, tahap perkembangan kanak-kanak. Dan masa yang sama juga kita melalui pentaksiran kita dapat mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan kanak-kanak tersebut. Dan ianya perlu diurus takbirkan dengan satu sistem ataupun satu yang kita panggil sebagai etika, kod etika agar keselamatan data daripada pentaksiran itu dapat dipelihara lah. So pertama sekali kita masuk, apakah etika? Etika ataupun ethics ini berasal daripada perkataan Yunani, kita panggil sebagai ethos. Maksudnya apa? Norma. Kalau kita sekarang kan, norma ni adalah satu nilai yang telah dipersepakati bersama. Sekarang kalau kita cerita pasal norma ni, banyaklah norma baharu kan, dan sebagainya. Nilai-nilai, okey, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Jadi manusia yang baik dia berpegang kepada ethos ataupun yang kita panggil sebagai dia berpegang kepada etika. Okey? Jadi macam isu kita sekarang, okay, macam isu kita sekarang, isu COVID ni, so tingkah laku manusia yang baik tu diukur daripada sejauh mana dia mematuhi norma-norma baharu ni. Kan, kalau orang tu tak ikut norma, siap sedialah dia kena kecam ke dan sebagainya. Jadi ia adalah satu ukuran. Jadi sekarang ni kalau kita nak tengok manusia itu, dia tingkah laku dia baik ke tak? Kita tengok dia mematuhi ataupun tidak norma-norma di kawasan tersebut. Okey, jadi itu adalah satu yang kita panggil sebagai cara untuk kita melihat sejauh mana tingkah laku manusia yang baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan pentaksiran, okey. So guru yang melaksanakan pentaksiran ni guru ya. Jadi melaksanakan pentaksiran, kita nak tahu guru itu mempunyai tingkah laku yang baik ataupun tidak. Kita tengok dia patuh tak pada etika pentaksiran. Okey, kalau dia patuh, yes, tingkah lakunya baik. Dan begitulah sebaliknya. Jika dia tidak mematuhi etika yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pentaksiran kanak-kanak, jadi dia telah menunjukkan satu tingkah laku yang tidak baik. Okey, ingat bila kita buat pentaksiran dengan kanak-kanak ni, kita dapat detect kelemahan, kekuatan dan perlu kita jaga etika peraturan dalam kita melaksanakan pentaksiran. So dalam American College of Dictionary, etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat dari kebenaran. Jadi etika ni kalau kita cerita pun daripada perkataan Yunani lama pun telah menunjukkan satu ukuran dan tingkah laku manusia baik. Dan kalau kita tengok tafsiran-tafsiran yang sama pun dia lebih kurang sama lah. Tengok Niki 2009, etika sebagai satu pedoman perilaku yang pasti berkaitan dengan tindakan manusia dalam bahagian tertentu. Dan kemudian juga prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu satu kumpulan. Jadi kalau kita kata etika dalam pentaksiran, menunjukkan bahawa kita ada prinsip moral dan nilai-nilai akhlak yang perlu kita ikut semasa kita menjalankan pentaksiran. Okey, semasa kita menjalankan pentaksiran itu ada nilai-nilai akhlak yang perlu kita ikut. Okey. So ini seterusnya kita pergi apakah etika dalam pentaksiran kanak-kanak. So bila kita cerita tadi tentang pentaksiran, minggu lepas kita cerita panjang tentang pentaksiran ni.
Okay, kita cerita panjang tentang pentaksiran. Pentaksiran kanak-kanak biasanya dilakukan dengan kaedah yang kita panggil sebagai kaedah pemerhatian. Okay, dan ini mestilah berbentuk formatif. Formatif ni maksudnya berterusan. Okey. Yang pertama, adalah buku rujukan yang saya gunakan adalah buku Janis Patty. Okey. Yang pertama, katanya dalam etika mentaksi kanak-kanak ni, pertama, guru awak perlu mengetahui peruntukan perundangan dalam pendidikan yang berkaitan dengan pentaksiran pembelajaran. Okay, ada tak etika dalam peruntukan perundangan? Jadi kalau dalam pendidikan di Malaysia ini kita lihat, okay, antara akta yang kita sering gunakan adalah akta pendidikan tahun 1996. Okey. Jadi guru kena tengok dululah akta ni. Sebab ia berkaitan dengan etika yang pertama. Jadi kalau guru awak tak tahu pun dalam akta ada memperuntukkan bahawa perlu buat pentaksiran, so masih belum mematuhi etika lah. Okey, jadinya kena bacalah. Kena rujuk akta pendidikan ni berkenaan dengan pentaksiran. Ada tak dinyatakan? Kanak-kanak lah. Untuk kanak-kanak. Okay. Memastikan segala maklumat pentaksiran tepat dan boleh dipercayai. Okay. Pastikan segala maklumat pentaksiran tepat. Okay. Ketepatan dan boleh dipercayai ini kita panggil sebagai validity dan reliability. Okay. Tepat dan boleh dipercayai. Mentaksir kanak-kanak, semua kanak-kanak secara adil tanpa ada sifat bias. Okay, kita akan tengok satu-satu nanti. So, etika yang seterusnya adalah mematuhi segala peraturan dan prosedur semasa menjalankan pentaksiran. Kena ikut prosedur. Jangan kita main hitam kromo atau kita main langgar je. Jadi tidak mengikut ataupun menjadi etika yang sebenar. Okay. Menggunakan maklumat pentaksiran dengan cara dan kaedah yang betul. Okay, menggunakan maklumat pentaksiran dengan cara dan kaedah yang betul. So ini etika. Dah cakap dah? Hello, masih lagi di sana? Yes, sir. Okay. Sebab saya tak boleh nampak dekat Google Meet sebab saya guna skrin ni. Jadi minta awak respon lah. Okay. Kalau tak minat tak apa. Saya lajukan saja. Okay, yang pertama adalah guru mengetahui peruntukan perundangan dalam pendidikan. Okay. Yang berkaitan dengan pentaksiran pembelajaran. Okay. Soalan saya, adakah akta atau peraturan yang berkaitan dengan pentaksiran di prasekolah? Jawapan ni ada. Apa dia? Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Prasekolah 1997. Dalam perenggan 5/1 mengatakan bahawa tiap-tiap tadika membuat penilaian berterusan tentang apa perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif, afektif dan juga psikomotor. Jadi kalau tadika buat ujian formal, itu sudah salah. Kerana ujian formal adalah ujian yang kita panggil sebagai penilaian akhir. Ataupun yang kita panggil sebagai sumatif. Tetapi dalam akta, yang perlu dibuat adalah penilaian berterusan. Itu poin saya yang pertama. Kenapa ujian formal tidak boleh dijalankan di sekolah atau di tadika. Penilaian berterusan. Okey, tentang perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif. Jadi kalau hanya exam hanya mengukur kognitif. Jadi bagaimana nak menilai afektif dan psikomotornya? Okey, bagaimana menilai afektif dan psikomotornya?
Jadi ujian formal adalah sangat tidak sesuai dijalankan di tadika. Kerana apa? Kerana yang pertama tadi, akta minta buat penilaian berterusan. Itu ujian, itu formatif. Okey, dalam aspek ketiga-tiga aspek ini. Okey, kalau kita dalam gambar rajah dia seperti ini. Okey, kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi perkembangannya itu di sini. Maksudnya balance. Okey, ini kanak-kanak. Okey, kognitif, psikomotor dan juga afektif. Okey, jadi kalau kita nak menilai perkembangan kanak-kanak, tidak boleh kita nilai kognitif sahaja, tetapi perlu kita nilaikan ketiga-tiga domain ini. Jadi kalau ujian formal sahaja kita buat, masih lagi tidak cukup. Okey, perlu untuk dinilai ke semua domain perkembangan. Kurikulum prasekolah kebangsaan ditetapkan di bawah subsection 1, menyatakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan dipenuhi pada akhir tempoh. So dalam ni kalau kita tengok KSPK, dia dah ada dah. Okay, standard prestasi. Standard prestasi ni maksudnya adalah satu standard yang kita harapkan nanti akhir pembelajaran kanak-kanak akan mencapai standard yang kita tetapkan itu. Okay, sebab itu nama dia standard. Kita dah sampaikan, kita dah letakkan satu tahap, okay, satu tahap. Di akhir pembelajaran nanti, kanak-kanak itu akan melepasi ataupun mencapai standard yang telah kita tetapkan tadi. Okay. So kita tengok lagi, Akta Pendidikan tahun 1996. Okay. Dia juga telah mengatakan bahawa Seksyen 24 Peraturan Pendidikan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2002. Menteri membuat peraturan yang berikut. Subsection 24, kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan ini. Okey. Jadi sekarang kita tengok dalam aktanya. Okey. Kalau kita tengok peraturan sekarang, dia ada IPPK di prasekolah. Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan. Okay, Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan. Okay, ini menunjukkan nanti wajib cikgu prasekolah isi. Wajib diisi. Okay, wajib diisi 2 kali setahun. 2 kali setahun wajib isi Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan. Okey, membuat peraturan berhubung dengan ini. Ada tak dalam peraturan dalam akta pendidikan? Tak ada, tetapi ianya termasuk di bawah subsection ini. Bawah section ini. Ia kuasa menteri. Menteri apa? Menteri Pendidikan lah. Okey. So rekod kepada murid, guru hendaklah membuat penilaian berterusan. Ini saya katakan tadi. Apabila kita kata penilaian berterusan, ianya adalah bentuk formatif. Jadi bila kata bentuk formatif, okey, dan perlu direkodkan mengikut cara yang ditetapkan oleh ketua pendaftar dari masa ke semasa. Okey. So kita buat pemerhatian kepada kanak-kanak, dan pemerhatian itu perlulah direkodkan. Dalam bentuk apa? Kalau di prasekolah kebangsaan, perlu direkodkan dalam bentuk IPPK. Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan. Perlu direkodkan. Lepas kita dah cerita dah. Bila kita buat pemerhatian, kita buat pentaksiran, ianya perlulah direkodkan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Okay. So, seterusnya adalah kita tengok etika seterusnya adalah kerahsiaan. Kerahsiaan. Maklumat kanak-kanak sulit. Okay. Dan boleh dipamerkan kepada 3 golongan yang termaktub dalam Akta Pendidikan. Siapakah 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah pentadbir sekolah, guru besar. Okay, yang kedua, ibu bapa.
Yang ketiga, pihak-pihak yang berkewajipan. Contohnya seperti PPD ke, okay, JPN ke dan sebagainya. Okay. Jadi maklumat kanak-kanak ni sulit. Bila awak dah buat pentaksiran, tidak boleh dipamerkan. Tapi kalau ada orang minta, hanya 3 golongan sahaja yang boleh diberikan. Okay. Pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. So ini juga tugas awak ya. Memastikan tiada kebocoran maklumat mengenai kanak-kanak dan rekod disimpan di tempat yang selamat. Jadi portfolio kanak-kanak haruslah disimpan dalam tempat yang selamat. Seterusnya, tidak boleh dipamerkan. Okey, ni sama dengan kerahsiaan lah. Rekod peribadi, kemajuan atau prestasi murid tidak boleh dipamerkan kepada sesiapa secara individu ataupun secara umum, seperti ditampal papan kenyataan dan sebagainya. Kerana ini memberikan kesan yang tidak baik kepada kanak-kanak. Jadi, bila kita dah buat pentaksiran, kita akan tahu. Okay, contohnya, okay, Yaya ni ada kelemahan pada aspek ini. Okay. Dah nampak kelemahan dan kita print pula benda tu letak kat papan kenyataan. Jadi itu adalah tidak baik lah. Dan tidak wajar untuk kita laksanakan. Sebab apa? Sebab ianya memberikan kesan yang tidak baik kepada kanak-kanak. Yang keduanya mendapatkan kemudahan ibu bapa. Minggu lepas saya kata, bila kita nak buat pemerhatian, kita perlu rekod sama dalam bentuk gambar, video atau audio. Dan kita kena dapatkan kebenaran daripada ibu bapa terlebih dahulu. Biasanya dalam borang pendaftaran kanak-kanak tu kita dah masukkan perkara ini dah, dan ibu bapa akan setuju untuk kita terima dan sebagainya. Dan hendaklah diserahkan kepada ibu bapa. Tidak boleh disimpan, okey, tidak boleh disimpan, dan ianya perlulah, maksud saya tidak boleh kita simpan, kita kena berikan kepada ibu bapa kerana mereka berhak mengetahui perkara. So kita tak boleh rahsiakan. Ya, kita kait dengan kerahsiaan, tetapi ingat ada 3 golongan tadi yang boleh tahu. Okey, yang boleh tahu tentang perkembangan kanak-kanak ini. Okey. Yang kedua adalah memastikan segala maklumat dan pentaksiran tepat dan boleh dipercayai. Mestilah valid, boleh dipercayai dan adil. Yang cikgu kena buat pentaksiran ni, valid ni maksudnya tekal lah, ataupun sah. Okey. Maklumat, hasil pentaksiran ada maklumat tentang pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. Skala data itu mestilah tekal, boleh dipercayai. Yalah, jadi kalau kita bagi pentaksiran, rekod pentaksiran yang tidak tepat, dia tidak betul lah. Jadi tidak sesuai lah pentaksiran tersebut. So bagaimana nak meningkatkan kebolehpercayaan, situasi yang menyokong dan tidak terancam. Okay, kita dah bincang semalam, ini termasuk dalam prinsip-prinsip pentaksiran, prinsip-prinsip pentaksiran kanak-kanak. Okey. Arahan yang jelas dan mudah difahami. Bila kita mentaksir kanak-kanak, kan kita buat pemerhatian. Jadi bila kita buat pemerhatian tu, pastikan arahannya jelas dan mudah difahami, tidak mengelirukan kanak-kanak. Dan arahan dan langkah yang betul, patuhi prosedur ataupun kita panggil sebagai SOP, Standard Operational Procedure. Peka dengan gangguan persekitaran. Okay? Jadi bila kita buat pentaksiran itu, kita kena tengok ke sekeliling kita, adakah ianya menyokong perkembangan kanak-kanak ataupun tidak. Sekiranya mengganggu, adalah penting untuk kita tukar ataupun kita tak payah buat waktu itu, kita buat hari lain dan sebagainya. So laksanakan lebih daripada pentaksiran, satu pemerhatian. Jadi banyak kali pemerhatian dibuat, ianya meningkatkan kebolehpercayaan pentaksiran yang anda jalankan. Okey. Sir, Ya.
Ada orang yang nak masuk kelas tapi saya tak approve lagi. Saya tengah record kelas. Okay, so bila kita buat pemerhatian, setelah kita buat pemerhatian, kita kena buat lebih daripada satu pemerhatian. Sebab itu dalam instrumen pentaksiran prasekolah kebangsaan, okay, dia kena dibuat 2 kali setahun. Okay, satunya dalam bulan Mei, satu lagi bulan Oktober. Okay, jadi 2 kali dalam setahun. Jadi maksudnya di sini perlu buat lebih daripada satu pemerhatian. Nanti kalau awak jadi cikgu pun, apa-apalah instrumen yang digunakan, perlu buat lebih daripada sekali pemerhatian. So, kita tak boleh buat hanya sekali. Okay. Okay, mentaksir semua kanak-kanak secara adil. Secara adil dan tanpa bias. Bias ni maksudnya berat sebelah lah. Ataupun ada pilih kasih. Ni tak boleh lah. Ini perkara penting lah. Okay, kita sebagai guru laksanakan pentaksiran ni, kita tak boleh kira latar belakang budaya, kaum dan agama dia. Kita nak fokus pada satu agama saja tak boleh. Jadi ianya perlulah merentasi dan guru itu harus melayan semua kanak-kanak itu pada yang sesuai dengan tahap perkembangan dia. Jadi kalau kanak-kanak ni ada masalah, jadi ia mungkin perlukan perhatian yang lebih. Dan bila kanak-kanak ini dia sudah menguasai, mungkin boleh berpindah ke tajuk yang lain. Jadi itu maksudnya tadi. Perlu tidak boleh mengira latar belakang agama sebagai itu. Dia tidak boleh bias. Seterusnya, mematuhi segala peraturan dan prosedur semasa menjalankan pentaksiran. Pentaksir secara objek tanpa dipengaruhi oleh persatuan peribadi. Waktu tu mood tengah tak elok, jangan buat pentaksiran waktu tu. Kepercayaan ataupun sikap prejudis. Sikap prejudis ataupun sikap yang tidak senang kepada kanak-kanak. Jadi bila ada sifat-sifat tersebut, ianya akan mempengaruhi kita punya dapatan nanti. So jangan label atau kategorikan kanak-kanak, jaga kerahsiaan, patuhi prosedur. Kita dah bincang hari tu bagaimana menjalankan prosedur, ada dia punya SOP dia, ada dia punya carta alih dia, dan menyimpan rekod dengan baik dan juga sistematik. Jadi saya rasa awak boleh tahu. Ini dah dia. Kita dah bincang pada minggu lepas prosedurnya. Ini yang pertama. Kenal pasti konstruk. Kemudian kita membina instrumen. Baru kita jalankan proses. Tak boleh kita rancang terus buat. Tak boleh. Kita kena bina instrumen dahulu. Ataupun terus kita record. Kita rancang, nak tengok ni lah, terus kat sini. Tak boleh. Dia kena membina instrumen, baru jalankan pentaksiran, baru kita record. Dan perlu dianalisis. Dan kita record terus kita buat tindakan susulan. Tanpa kita menganalisis pun tak boleh. Jadi perlu di-record, kemudian kita analisis. Dari sini baru kita tahu apakah tahapnya. Kalau tahapnya sudah menguasai, kita bagi tindakan susulan dan pengayaan. Kalau tahapnya masih lagi belum menguasai, kita bagi bimbingan dan perlu repeat. Jangan kita dah buat bimbingan terus pergi ke standard baru, tak boleh. Jadi ini adalah SOP, peraturan yang perlu kita ikut semasa kita menjalankan pentaksiran perkembangan kanak-kanak. Menggunakan maklumat pentaksiran dengan betul dan kaedah yang betul.